أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmat-Mu, segala pintu kebaikan, keberkatan, kenikmatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki yang halal, segala pintu-pintu kesihatan, keselamatan, kesembuhan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, kesatuan, kekuatan umat Islam dan segala pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, para penonton, kaum muslimin muslimat yang saya kasihi, khususnya jemaah Masjid Darul Ma'mur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah kita teruskan pengajian kita berkenaan bagaimana mendapat pahala hidup 7,000 tahun insya-Allah. Jadi tajuk kita pada hari ini, kita nak bicarakan satu amalan ataupun amalan-amalan senyap yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amalan-amalan yang senyap yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk ini diketengahkan, insya-Allah ada sebahagian ni kita ambil daripada buku ini dan ada sebahagian juga kita mungkin ambil daripada hadis-hadis sebagai lebih melengkapkan lagi lah tajuk kita. Dan dibincangan tajuk ini tentang amalan-amalan senyap yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab ini memandangkan ada di kalangan orang-orang Islam yang membuat inilah bertanya tentang ada orang ni kadang-kala masya-Allah ibadahnya, masjidnya, zahirnya baguslah, tapi apabila di rumah tidak, sikap ni tidak seperti sikap ni bersama masyarakat. Apabila di rumah macam apa orang kata, macam singa macam garang dengan ahli keluarga, tapi dengan masyarakat bukan main lembut. Ada orang kadang-kala ibadah di luarnya masya-Allah, tapi dekat rumah ibadahnya tak dibuat, semai sunatnya tak dilakukan. Mana berbeza antara jahrian dengan sirrian. Benda yang zahir dibuat dengan benda yang senyap-senyap dibuat ni banyak dia punya kekurangan makna. Jadi kita kalau boleh yang kita buat di luar ataupun di masjid ataupun yang jahrian, benda yang zahir itu bagus. Dalam masa yang sama yang sirrian, yang tidak kelihatan, yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga bagus. Jangan yang jahrian ni yang bagus, sirrian tak bagus. Yang ada orang lagi teruk lagi, na'udzubillah, jahrian pun tak bagus, sirrian pun tak bagus. Dan apa, sebab itu kita ni ialah mana kita Islam ni balance lah, makna amalan zahir, amalan yang boleh kelihatan pun bagus, amalan-amalan yang senyap pun itu pun sebagai tanda ikhlas. Betul-betul kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah, baik kita teruskan tajuk kita. Kita punya perbincangan ni, sebelum itu marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan soleh kita, jahrian atau sirrian, waktu senang ataupun waktu susah, semuanya insya-Allah diterima segala amalan soleh kita, dan mudah-mudahan dikurniakan jannatul naim, jannatul firdausil a'la kepada kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila al-habibil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah, para penonton rahimakumullah, tajuk kita berkenaan amalan-amalan senyap yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kadang-kadang Nabi beritahu dengan sahabat-sahabat sebagai satu kebanggaan amalan soleh ni yang tidak diketahui oleh kita. Baik, pertama sekali hadisnya ini saya ambil daripada luar dulu, nanti insya-Allah saya akan bincangkan dalam buku ni Pahala Hidup 7,000 Tahun. Pertama sekali saya lebih fokus kepada satu kisah yang cukup luar biasa, nak menerangkan satu amalan senyap yang tidak diketahui oleh masyarakat Islam tetapi dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kisah ini masyhur, mungkin ramai yang dah tahu kisahnya. Hadisnya sahih di mana Rasulullah ketika bersama dengan para sahabat dalam masjid, para jemaah sama-sama. Rasulullah kalau duduk dengan sahabat-sahabat, kalau di masjid ni duduk macam para sahabat juga. Maknanya sampaikan ada orang kalau nak jumpa Rasulullah ditanya, mana Nabi, sedangkan Nabi kat situ. Sebab Rasulullah kalau boleh tak mau kelihatan seperti lebih daripada para sahabat. Nak duduk pun sama-sama, tinggi pun sama-sama, duduk semua sama-sama. Tak ada special tempat, tak ada. Kalau kita mungkin yang penceramah mungkin ada special tempat lah. Rasulullah duduk sama-sama. Tiba-tiba Rasulullah memberitahu akan masuk dalam masjid ini seorang daripada ahli syurga. Saya dakhulu alaikum rajulun min ahlil jannah. Masya Allah. Habis sahabat-sahabat kata ini bukan ahli syurga ke? Tidaklah. Mana Rasulullah nak terangkan, insya-Allah kita semua ni ahli syurga. Tapi Nabi lebih khususkan, macam berbangga dengan seorang lelaki yang akan masuk nanti daripada ahli syurga. Jadi para sahabat menunggu siapa orang ni. Tiba-tiba datang seorang lelaki, nanti saya akan sebut siapa nama sahabat tersebut. Sahabat biasa saja, dia masuk dengan sandalnya, dengan kasutnya, kemudian dia masuk dan beri salam, dia pergi ambil sembahyanglah masuk masjid. Biasa saja orang ni. Jadi ini orang ni kita kenal biasa, tak ada apa-apa yang special, apa yang Nabi jamin masuk syurga, okeylah. Jadi besoknya ketika bersama dengan sahabat, Nabi pun memberitahu, saya dakhulu alaikum rajulun min ahli jannah. Akan masuk satu orang yang daripada ahli syurga. Mungkin mereka anggap, ini mungkin ada orang lain lah. Tiba-tiba yang masuk sama juga orang yang disebut Rasulullah, orang semalam juga. Ya Allah, apa kelebihan ni? Sebab mereka tahu orang ini, ialah mereka kenal amalan ni sama macam sahabat-sahabat yang lain. Okeylah, jadi besoknya pun Rasulullah kasih tahu lagi, saya dukhulu alaikum, akan masuk seorang lelaki daripada ahli syurga. Maka mereka dah sangkakan mungkin orang lain lah ni, dah dua kali takkan dia je. Sekali orang itu juga dengan seliparnya, sandalnya masuk, Assalamualaikum, pergi masjid. Ini bayangkan macam masjid kita ni lah, Masjid Darul Makmur. Bayangkan kita tak tahu ada yang masuk masjid, keluar masjid, sembahyang saf kanan ke kiri ke belakang. Mungkin ini orang yang special di sisi Rasulullah ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang amalan tertentu kita tak tahu. Zahirnya memang semua orang pergi masjid, zahirnya sembahyang saf depan, saf belakang. Tapi apa kelebihan sahabat ni? Sahabat-sahabat yang lain pun sembahyang berjamaah dengan Rasulullah, ini pun sembahyang berjamaah. Tapi kenapa Nabi tak khususkan sahabat-sahabat di masjid ni? Kenapa Nabi khususkan orang ini? Ini kita perlu pelajarilah. Maknanya selepas itu, maka sahabat setelah 3 kali Nabi sebut ni, maka sahabat bercadang untuk menghantar seseorang ni biar duduk di rumahnya. Sebab orang Arab memang masyhur kalau sekiranya ada orang nak tinggal di rumah untuk 2-3 hari sebagai menyambut tamu, memang kita digalakkanlah. Ini zaman jahiliah pun dah ada, digalakkan untuk duduk di rumah 3 hari 2 hari untuk kalau dia ada masalah sebagainya, dibolehkan. Jadi Islam pun menggalakkan juga. Setelah datang Islam, digalakkan kalau boleh orang nak datang duduk di rumah 2-3 hari, kalau dia ada masalah ke apa, kita bagi dia sebagai sedekah lah, dia nak duduk di rumah. Jadi akhirnya mereka melantik Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Bapa dia Amr bin As, anak dia Abdullah. Itu jam masih belasan tahun. Jadi mereka cadangkan beliau sebab dia budak lagi. Jadi mungkin laki-laki tersebut, bila saya terangkan siapa laki-laki tersebut yang Rasulullah maksudkan. Laki-laki tersebut adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sahabat-sahabat ni hantar, bukan spy lah, cuma nak tengok apa kelebihan. Mungkin dia ada amalan kat rumah dia yang kita tak tahu.
Mungkin luaran masjid sama dengan kita, dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semua sama. Tapi kenapa Rasulullah lebih fokus pada orang tersebut? Hantar Abdullah bin Amr bin As pada masih budak, belasan tahun. Jadi Amr bin As minta izin kepada Sa'ad bin Abi Waqqas supaya nak tinggal di rumahnya. Dia terangkanlah ada masalah sedikit. Okeylah, masihlah orang Arab, terima duduk di rumahnya sampai 2 hari 3 hari. Jadi kalau ada budak lagi pun senanglah kalau untuk tinggal bersama. Jadilah masa 3 hari itu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu menceritakan dia tak nampak apa-apa pun kelebihan, sama saja dengan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain pun ada ibadah dia, ada zikir dia pun sama juga. Apa kelebihan yang ada pada Sa'ad bin Abi Waqqas? Jadi pada hari ketiga Abdullah bin Amr akhirnya minta izin dan dia kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa dia terus teranglah, sebenarnya saya nak tinggal di rumah kamu ni sebab kerana Rasulullah menyebut 3 kali saya dukhulu alaikum, akan masuk dalam masjid ni satu orang daripada ahli syurga. Jadi setiap kali disebut kamu masuk, setiap kali disebut. Jadi kami ni nak tahu apa amalan kamu, maka saya pun duduk rumah kamu minta izin yalah sebagai nak melihat apa kelebihan yang ada pada kamu. Jadi saya lihat tak ada apa-apa pun, sama macam kita juga buat. Jadi akhirnya sahabat Abi Waqqas radhiyallahu anhu kata, memang itu yang kamu lihat, itulah saya buat. Macam biasa pergi masjid, sembahyang, zikir, sama macam kamu, apa yang ada. Jadi akhirnya Abdullah bin Amr pun baiklah minta izin untuk pulang, pasal tak ada apa-apa yang nak diberitahu kepada sahabat lain, itu saja. Tapi dalam perjalanan ni, tak silap riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, maknanya ketika Abdullah bin Amr ni ketika dah berjalan jauh, sahabat Abi Waqqas panggil balik. Baru dia perasan dia ada satu amalan yang perlu disampaikan. Pasal ini pun sebagai amanah untuk sampaikan perkara penting yang sahabat-sahabat ni pun nak tahu apa kelebihan. Jadi dia rasa pun dia tak ada apa kelebihan, melainkan dia ada satu perkara yang dia dah terlupa nak kasi tahu. Perkara apa para jemaah? Ini dia yang kita bincangkan sekarang. Amalan senyap, amalan dalaman, sirian, benda orang semua tak tahu. Ini yang kadang-kadang Rasulullah kata, benda-benda dalaman ni, hati kita, perasaan kita, dalaman kita, ada masa-masanya lebih besar pahala daripada setakat amalan luaran. Jadi akhirnya sahabat Abu Waqqas panggil balik, wahai Abdullah bin Amr, ta'al. Orang Arab, ta'al. Ni kalau kita pergi Mekah, Masjid Haram ni, ya hajjah, ta'ali. Kalau ta'ali tu perempuan, ta'ali panggil. Kalau lelaki-lelaki, ta'al, mari. Jadi dipanggil, kata saya yang apa yang kamu lihat itulah. Cuma satu perkara saya nak beritahu kamu ni, bahawa satu perkara yang memang saya tak ada simpan dalam hati saya. Ini dia yang nak diterangkan. Laisa indi fi qalbi ghishun wala ghil. Inda mana dia nak kata cuma dalam hati saya tak ada sifat nak dengki ke, busuk hati ke, benda yang tidak baik ke untuk orang-orang Islam. Mana ibarat apa? Ghishun wa ghil dalam bahasa Melayu nak terjemah ni benda untuk nak menipu, benda yang niat tak baik untuk orang-orang Islam, ataupun benda hasad dengki kepada orang Islam, ataupun kalau dia ada kelebihan baik, kadang-kadang orang kita ni kalau orang lain ada kelebihan, kita macam sangka buruk dengan dia, ataupun kita nak rosakkan kehidupan. Kalau dia nampak ada kelebihan kereta besar, rumah besar, kita mula menuduh, sangka yang bukan. Jadi sahabat Abu Waqqas mengatakan, laisa indi ghishun wala ghil. Tak adalah kalau dia ada kelebihan ke, dia ada apa, dia tak ada dalam hati dia apa-apa pun. Sentiasa inginkan kebaikan bagi orang Islam. Tak ada niat nak menjatuhkan, nak memburukkan. Macam setengah-setengah kita ni kadang nak memburukkan orang Islam yang lain, nak menjatuhkan orang Islam yang lain. Sebab sekarang ni kita lihat apa yang berlaku di negara Islam. Ya Allah, peperangan tak habis-habis. Kita tengok sekarang di Afghanistan, bila nak habis perang pun saya tak tahu. Dah bagus dah, semua dah keluar. Dah dia nak cara Islam dia. Bunuh orang-orang yang tak nak ikut cara Islam dia. Jadi dah orang Islam dengan orang Islam berperang. Dia bunuh dengan membunuh atas nama Islam ni. Dia nak syariat dia tak nak syariat orang lain. Dia tak nak syariat Islam orang lain. Dia nak fahaman Islam. Berbunuh. Sekarang kita tengok kat Yaman. Siapa yang berbunuh ni? Orang-orang Islam. Masalah ghish wa ghil ni yang dalaman jahat. Nakkan merosakkan kehidupan orang lain, meruntuhkan hidup orang Islam yang lain.
meranapkan kehidupan orang Islam yang lain yang kadang-kadang berbeza pendapat saja. Jadi ini yang Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, dalam hati saya ni tidak ada benda-benda yang tidak baik untuk orang-orang Islam. Tuan-tuan, puan-puan, para jemaah rahimakumullah, agak-agak boleh tak? Ini satu perkara. Kerana kita dengan jiran, dengan kawan, dengan lain sikit saja dah mula nak kata dia, mengata, membusukkan nama orang. Jadi ini pertama para jemaah, yang di mana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dia kata apa? Ini mungkin inilah yang saya rasakan yang Rasulullah sebut, kamu ahli syurga sebab dalaman kamu ni bersih. Jadi kita macam mana? Kita dengan orang Islam, jangan cakap orang yang tidak beriman lah. Kita dengan orang Islam sendiri, kita punya perasaan, hati kita, jiwa kita dengan orang Islam yang lain macam mana? Nakkan kebaikan ataupun nak keburukan? Nak menjatuhkan ataupun nak kebaikan? Nak meranapkan atau kita tengok saya tengok kadang-kadang di website kadang ada orang minta bantuan, orang minta pertolongan macam dekat pelarian di Syria. Ya Allah, 6-7 juta pelarian. Makan pun susah, tak ada tempat tinggal. Siapa pembunuh? Orang Islamnya. Yaman lagi, ya Allah, saya tengok budak-budak kecil yang kurus kering, tak ada makan, obat pun tak ada. Sekarang pula kecoh pula di South Sudan, di Eritrea, menyedihkan orang Islam, kurus kering, tak ada makan. Yang berbunuhan orang-orang Islam. Ini belum lagi di Gaza lain lagi dan tempat-tempat yang lain. Banyaklah, saya pun tak ingat ke mana, Rohingya lagi. Jadi para jemaah rahimakumullah, inilah pertama di mana amalan-amalan senyap yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dalaman kita terhadap orang Islam yang lain. Dan ini yang Rasulullah banggakan di kalangan masyarakat. Para sahabat, di depan para sahabat akan masuk seorang laki-laki daripada ahli syurga yang nak menunjukkan dia tak ada amalan lebih daripada yang lain, cuma hatinya bersih. Ini yang kita kekurangan pada umat Islam hari ini, hati yang inginkan kebaikan bagi orang-orang Islam yang lain. Dan ini juga nasihat untuk diri saya dan juga mereka yang di masjid. Pasal apa para jemaah? Saya fokus di masjid. Pasal Nabi sebut ni dalam masjid. Golongan para sahabat yang ada di masjid. Jadi nak menerangkan juga bagi mereka yang bertugas di masjid, mereka yang sekarang Singapura, alhamdulillah masjid semakin masya-Allah, makin maju jaya. Jadi orang-orang yang bekerja di masjid, stafnya daripada atas sampai ke bawah, ada punya nauja dan sebagainya, hendaklah hati kita dengan orang-orang yang datang ke masjid, pekerja masjid yang ada gaji ke tak ada gaji, hendaklah kita sentiasa ingin membangunkan masjid, membangunkan masyarakat Islam. Tidak bukan untuk menjatuhkan orang lain. Orang ni kadang-kadang kerja ke noja, ada segelintir lah dengar-dengar cerita yang ini nak jatuhkan ini nak jatuhkan macam mana lah. Ini pengajaran daripada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini pertama para jemaah. Pertama, dan yang kedua, amalan-amalan senyap yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pertama hati yang bersih ni susah sikit ni. Tapi tak apa, ni sekarang ni pun susah juga yang kedua, iaitu apa? Nabi bangga dengan orang-orang yang sabar. Ini kalimat ni paling mudah disebut tapi antara paling susah nak dibuat. Tadi hati yang bersih, ini sabar pula. Sabar ni para jemaah dia ada 3. Satu, sabar dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sabar dengan dugaan hidup, cabaran hidup. Jadi kalau kita dapat bersabar dengan perintah Allah, ibadah kita, alhamdulillah. Kalau kita dapat bersabar dalam meninggalkan larangan Allah, kadang-kadang terbuat contohnya, kita beristighfar, alhamdulillah. Yang ketiga pula, ni banyak orang yang kadang-kadang susah sikit, iaitu sabar dengan ujian hidup. Kalau kita dah dapat yang ketiga ni, complete lah, insya-Allah complete kita pergi sabar. Dan Rasulullah berbangga dengan orang-orang yang sabar ni ketika Uthman bin Affan radhiyallahu anhu apabila mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut berkata kepada keluarga Ammar bin Yasir. Ini ketika di Mekah lah, di mana keluarga Ammar bin Yasir, ibunya, bapanya, maknanya mereka itu dicerca, dihina, diseksa lah oleh Abu Jahal.
diseksa oleh orang-orang musyrikin. Itu je di Mekah, belum berhijrah ke Madinah. Jadi Rasulullah maknanya mengingatkan kepada keluarga Ammar bin Yasir. Dia kata, yaqulu li abi Ammar wa ummu Ammar, isbiru ala Yasir, inna maw'idakumul jannah. Sabarlah kamu. Sabar, makna Rasulullah maknanya ingatkan, bersabarlah, wahai keluarga Yasir, sesungguhnya kamu syurga. Maw'idukumul jannah, janji kamu syurga insya-Allah. Sabar saja. Jadi Rasulullah SAW berbangga dengan sahabat-sahabat yang lain. Maknanya ini keluarga ni, keluarga ahli syurga. Kadang-kadang orang kata ni sebut satu ahli syurga. Tak, ni Rasulullah sebut ini keluarga ni ahli syurga. Masya Allah. Sebab apa? Isbiru. Maknanya sabar tu, sifat sabar yang ada pada keluarga ahli Yasir. Sebab dia daripada anaknya Ammar, bapa dia Yasir, anaknya Ammar bin Yasir, Ummu Ammar, ni mak kepada Ammar bin Yasir. Mana mereka terkorbanlah kerana Abu Jahal ni, dan Ammar bin Yasir terselamat pasal apa? Dia terpaksa, pasal Abu Jahal ni nak torture dia terpaksa mengeluarkan kata-kata kafir. Kemudian bertemu Rasulullah kata, sebab kamu dalam keadaan darurat, nak dibunuh, tak apalah, dibolehkan. Cuma itulah saya tertarik dengan isbiru, mana depan para sahabat, mana kesabaran kamu wahai keluarga Yasir, mau'idukumul jannah. Ini satu kalimat yang mana kadang-kala kita pun tak suka orang nasihat kita. Kadang-kadang kita macam-macam lah, ujian, pekerjaan, anak, family, macam-macam lah, stres sana stres ni. Orang pun tegur kita, sabarlah. Itu kalimat pun kadang-kadang kalau masuk kat telinga macam bingit je. Macam, geramnya aku tengok. Apa sabar. Tapi padahal itulah kalimat, kalau dapat dilaksanakan, besar sekali pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Al-Quran menyebut. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya akan disempurnakan orang-orang yang sabar ini pahala. Berapa banyak tuan-tuan pahala orang yang sabar? Bighairi hisab. Tak terhitung banyak. Kalau orang sembahyang di Masjidil Haram, tahu berapa banyak? 100,000. Ini amalan ni derma berapa puluh juta ribu contohnya. Tapi kalau orang yang sabar, tak terkira pahala. Besarnya sifat dalaman sabar ini bukan saja yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malahan Allah Subhanahu wa taala. Malahan orang yang sabar ketika taun, ketika penyakit berjangkit, ini pun Rasulullah memberikan khabar gembira sebagai berbangga dengan orang-orang yang sabar apabila penyakit berjangkit sedang merebak. Ini pun ada hadis riwayat Imam Bukhari, falaisa min 'abdin yaqa' fit ta'un, maknanya apabila berlaku penyakit berjangkit pada satu tempat, kemudian orang itu yamkuthu fi baladi, macam sekarang lah kita tetap dalam negara, sabiran, ini dia Nabi sebut, sabiran, sabar, kemudian mengharapkan ganjaran daripada Allah dan tahu ini adalah takdir ilahi, maka pahalanya seperti orang yang mati syahid. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, maka pahalanya seperti orang yang mati syahid. Riwayat Imam Bukhari para jemaah. Sabar. Sabar. Walaupun dia tak kena sakit berjangkit, walaupun dia tak meninggal dengan sakit berjangkit tersebut, kalau dia sabar, mengharap ganjaran daripada Allah, redha, pahala syahid. Walaupun tak kena COVID pun. Ini sifat ni, sabar ni luar biasa. Dan saya baca juga dalam buku ni, muka surat 290, pahala hidup 7,000 tahun, 2,000 pula. 7,000 tahun. InsyaAllah boleh dapat lebih lagi. Pahala hidup 9,000 tahun, 1 juta tahun pun boleh. Ini bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca di sini juga kelebihan orang yang sabar ni, amalan senyap-senyap. Sebab sifat sabar ni orang pun tak tahu. Sabar je. Mak bapak dengan anak, anak dengan mak bapak, sakitnya, ujian hidup, tenang aja. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenang. Dalaman itu kuat dengan sabar. Biar Rasulullah berbangga di sini, ajaban li amril mu'min. Nabi mengatakan, sungguh menakjubkan hal orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair.
Maknanya bagi orang beriman ni semuanya kebaikan. Kalau ditimpa kebaikan, dia bersyukur, pahala besar. Wa in asabathu dharra, kalau ditimpa ujian, dia sabar, maka kebaikan besar untuk dia. Ajaban, Nabi agak takjub dengan orang beriman dengan kesabaran mereka. Sebab itu macam dulu saya ingatlah waktu sikit hari tengah time COVID tengah serang Singapura dulu, time nak kena bukan lockdown, dia panggil apa tu, dia nak separuh lockdown tu, mana supermarket semua habis bersih barang, habis semua, ayam, telur, saya pergi nak beli telur pun habis. Apa dah jadi NTUC ni semua, tak ada, semua habis bersih. Sampai ke menteri kita pun kasih komen lah, ini apa ni, habis barang toilet semua bersih. Ada yang saya ingat orang beli sayur berlambak-lambak, beli telur berlambak-lambak, taruh dalam icebox dia. Bilang ini nanti pasar semua tak ada makan. Tapi alhamdulillah saya perhatikan di kalangan orang-orang Islam tenang, sebab kita sudah dididik dengan puasa, sudah dididik dengan kesusahan tak makan. Jadi kita umat Islam alhamdulillah orang yang agak dapat dilihat dah tenang, tak ada kecoh-kecoh sampai beli barang borong, tamak, tinggalkan orang lain semua tak dapat beli barang. Jadi ini yang kita ni alhamdulillah bersyukur sifat tenang, sabar dalam menghadapi ujian. Ini berkenaan sabar. Baik, yang ketiga para jemaah, antara amalan-amalan senyap yang amat dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kalau boleh amalan zahir kita di luar bagus, tapi amalan sirian senyap-senyap pun bagus. Sebab tajuk ini pun dibincangkan kerana ada orang ni luarannya, masjidnya dengan masyarakatnya bagus sekali, tapi sirian kat rumahnya yang senyap-senyapnya sikit dibuat, kadang-kadang tak buat. Baik, apa dia yang ketiga para penonton, iaitu yang Rasulullah banggakan amalan senyap-senyap ni, iaitu sembahyang tahajud. Ini mungkin ramai dah tahu dah. Cuma ini satu amalan yang mana sedap didengar. Kalau dengar orang tahajud, qiyamul lail, sedap dengar. Kita suka dengar kalimat-kalimat qiyamul lail, tahajud. Tapi nak amalkan, ya Allah, sedap di mulut, berat di badan. Nak bangun tu pukul 3, pukul 4, tapi tak apalah. Kalau bagi dia, sembahyang tahajud ni dia macam orang budak-budak nak puasa jugalah. Kita tahu kan budak-budak kalau nak puasa, dia puasa setengah hari. Try setengah hari sikit, budak-budak umur 6 tahun, 7 tahun, okey, sampai pukul 12. Pukul 12 dia boleh makan. Okeylah, puasa juga. Kalau budak-budak umur 40 tahun, makan pukul 12. Ini macam ni. Jadi, sembahyang tahajud pun, para jemaah, dia pun nak kena macam budak-budak juga. Sebab ada orang ni tak biasa. Jadi, kalau sekiranya macam kita tak biasa sembahyang tahajud, kita boleh try, mana pukul 12 malam pun kita sembahyang. Pukul 10 malam. Sebab ada ulama' pun mengatakan, sembahyang tahajud, qiyamul lail, dah boleh sembahyang pukul 10 pun dah boleh. Tapi ini secara umum sajalah dibolehkan. Tapi yang afdalnya, yang terbaiknya, pukul 3 pagi, 4 pagi selepas tidur. Itu yang paling afdal dilakukan sembahyang tahajud. Baik, sebelum saya nak terangkan dia punya ini dia punya kata-kata para ulama yang cukup menarik. Saya baca pun masya-Allah qiyamul lail iaitu kita lihat Rasulullah sendiri yang berbangga dengan amalan-amalan senyap ni, sembahyang tahajud. Antaranya Nabi menyebut muka surat 66. Kita tengok buku Pahala 7000 tahun. Muka surat 66. Ini dia para jemaah. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul muharram, afdalus salat ba'dal maktubah salatul lail. Nabi menyebut di sini bahawa sebaik-baik sembahyang selepas sembahyang fardu, sembahyang malam. Sembahyang salatul lail, sembahyang malam. Di sini ulama menerangkan maksudnya tahajud. Tapi ada juga ulama menerangkan iaitu sembahyang sunat malam, tak kira lah. Maknanya pukul 10, pukul 11 mungkin nak sembahyang taubat, sembahyang tasbih. Itu digalakkan sembahyang malam itu lebih daripada sembahyang siang lah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, dalilun anna tatawul lail afdal min tatawu'in nahar. Imam Nawawi mengatakan bahawa ini sebagai dalil bahawa sembahyang sunat pada waktu malam itu lebih afdal daripada sembahyang sunat di waktu siang.
Mana kalau kita sembahyang sunat di waktu malam, menunjukkan lebih afdal daripada sembahyang sunat di waktu siang. Tapi jangan pula kita dengar benda-benda macam ini, okeylah, mulai hari ini saya tak nak sembahyang sunat pada waktu siang. Nanti dulu. Waktu siang pun banyak amalan-amalan sunat, macam sembahyang sunat duha, besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Sembahyang sunat isyraq, besar pahala di sisi Allah Ta'ala. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur pun besar pahala di sisi Allah Ta'ala. Jadi para jemaah, maknanya ini nak terangkan secara umum saja, sembahyang malam memang lebih afdal, tapi ada amalan-amalan khusus pada waktu siang memang besar ganjarannya, jangan kita tinggalkanlah. Ini pesanan Rasulullah, sembahyang malam itu sebaik-baik. Mana maksudnya sembahyang tahajud, amalan yang terbaik selepas sembahyang fardu. Dan satu lagi kisah yang menarik, Abdullah bin Umar bin Khattab, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata apa? Satu ketika saya bermimpi melihat malaikat, dia katalah. Malaikat dan dibawa satu tempat, kemudian dibawa satu tempat dalam neraka, dia kata. Ditunjukkan dalam neraka, kemudian malaikat tu menerangkan kepada Abdullah bin Umar, anta lam tura'i atau lam tur'a ataupun lam tura'i, gitulah. Maknanya kamu ni ada benda yang kamu tidak jaga. Ada benda yang kamu tidak jaga. Jadi Abdullah bin Umar rasa macam tak sedap. Apa pula malaikat ni tegur dia dalam mimpi? Jadi Abdullah bin Umar beritahu kepada kakak dia, Hafsah, yang mana isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hafsah beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mimpi adik dia Abdullah bin Umar. Jadi Rasulullah memberitahu kepada Hafsah, dia kata apa? Ni'mar rajul Abdullah. Sebaik-baik lelaki itu adalah Abdullah. Lau kana yusalli minal lail. Kalau sekiranya dia dapat sembahyang malam. Maknanya mimpi tu mungkin malaikat nak tegur dia, kamu ada benda yang kamu tak jaga. Makna kamu tinggalkanlah. Jadi Rasulullah faham, maknanya wahai Abdullah bin Umar, kamu perbanyakkanlah sembahyang malam, sebab itu yang terbaik untuk kamu. Ni'mal rajul law kana yusalli minal lail. Kamulah sebaik-baik manusia kalau sekiranya kamu dapat sembahyang tahajud. Itu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Umar kata apa? La yanamu minal lail illa qad. Makna aku lepas dengarkan nasihat baginda, aku jarang, maknanya malam itu aku banyak bertahajud dan kurang tidur malam lah. Tapi tengok keadaan lah tuan-tuan, kalau orang kadang susah juga, ada yang mengantuk. Kita buat try. Sebab tu saya bilang tadi, kita tahajud ni pun macam budak nak puasa separuh hari, satu hari kan. Jadi kita pun pelan-pelan 2 rakaat dulu, 2 rakaat. Kalau dah mampu lebih sikit, kalau dah mampu baca ayat panjang, tengok keadaan lah. Jadi kelebihan tahajud. Dan berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, syarafur rajul qiyamuhu billail. Kemuliaan seseorang ini apabila dia mendirikan salat malam. Wa ghina'uhu, dan kekayaan dia apabila dia tidak mengharapkan kepada bantuan manusia ataupun daripada manusia lah. Sebab dia menggalakkan kalau boleh macam kita ni biar ada kerja sendiri, company sendirilah contohnya. Sebab kalau kerja dengan orang, bagus jugalah kerja dengan orang. Cuma kadang-kala tu kita mengharap-harapkan seseorang, mengharap-harapkan gaji dan sebagainya. Jadi sebaik-baiknya yang orang kaya ni iaitu orang yang tidak mengharapkan apa-apa daripada manusia. Tengok keadaan lah. Jadi Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, fadlu salatil lail ala salatin nahar ka fadli sadaqatis sir ala sadaqatil alaniyah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata, sebaik-baik kelebihan sembahyang sunat malam dengan sembahyang sunat waktu siang sama seperti orang yang sedekah senyap-senyap dengan orang yang sedekah tunjuk-tunjuk. Jadi nak terangkan kelebihan sembahyang malam ini, sembahyang sunat malam dengan sembahyang sunat waktu siang, sama seperti orang yang sedekah senyap-senyap dibandingkan dengan sedekah terang-terangan. Ini pun kita kena tengok keadaan. Sebab itu para ulama kata, zakat ini bagusnya kita bayar terang-terangan. Tapi kalau sedekah yang sunat digalakkan sedekah senyap-senyap. Jadi ini sebab apa? Lebih macam inilah 7 golongan yang Rasulullah sebut, sab'atun yuzilluhumullah. 7 golongan yang Allah Ta'ala akan lindung dia di panas terik padang mahsyar
Siapa dia 7 golongan? Antaranya alladhi yunfiq malahu, iaitu dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri tak tahu. Maknanya senyap dia buat. Sedekah fi sabilillah. Jadi yang menarik satu lagi berkenaan sembahyang tahajud ni, ditanya kepada Sayyidina Hasan, iaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma balul mutahajjidin. Kenapa dilihat orang yang sembahyang tahajud ni wajah dia menarik lah. Orang-orang yang sembahyang tahajud ni, rajin sembahyang tahajud, wajah dia menarik. Berbeza dengan orang yang tak sembahyang tahajud. Jadi berkata Imam Sayyidina Hasan, dia kata li'annahum khallu birrahman, mereka itu senyap-senyap bersama Ar-Rahman, fa'albasahum min nurihi nura, maka Allah Ta'ala pakaikan dia dengan min nurihi, makna pakaikan, libaskan, pakaian cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi betul lah para jemaah, kadang kita tengok orang-orang yang rajin tahajud ni, wajah dia ada lain daripada wajah orang yang biasa-biasa lah. Dia punya ada nur itu ada berbeza sedikit. Ini berkenaan amalan-amalan senyap yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yang terakhir, sebenarnya ada lagi lah, tapi insya-Allah ini yang terakhir. Yang keempat, amalan yang senyap-senyap yang Nabi banggakan, iaitu tidak lain pun amalan dalaman, iaitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak selawat. Cinta ni benda dalaman. Macam nak tunjuk cinta tu? Melainkan kepada orang yang kita cintai. Tapi kalau dengan cinta kepada Rasulullah, tidak di depan mata kita, Rasulullah pun telah wafat, secara zahir ni tidaklah di depan kita, tetapi itulah dalaman kita ni, dalaman sifat amalan senyap-senyap ni yang amat dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu cinta kepada Rasulullah dan berselawat, banyak selawat. Muka surat 305 para penonton. Ini berkenaan cinta. Rasulullah berbangga ni, orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut 305, demi diriku berada di genggaman, makna berada dalam kekuasaan Allah Taala, tidak beriman seseorang di kalangan kamu, lemah iman di kalangan kamu, sehinggalah aku ini lebih dicintai daripada ibu bapanya, anaknya dan sekalian manusia para jemaah. Hadis ni kata riwayat Imam Bukhari, maknanya Rasulullah berbangga kepada orang-orang yang mencintai Rasulullah, maknanya ketahuilah kurang sempurna ataupun lemah iman, melainkan orang menjadikan aku ni Rasulullah lebih dicintai daripada segala makhluk, lebih daripada ibu bapanya, anaknya dan sekalian manusia. Malahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan seorang sahabat yang mana ditanya tentang persiapan hari kiamat. Jadi sahabat itu berkata, persiapan saya hubbullah wa rasuluh. Persiapan saya tentang hari kiamat, cinta pada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah berbangga dengan mengatakan, anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Para jemaah rahimakumullah, begitu juga orang yang banyak selawat. Ini amalan senyap juga, sebab orang kerana berselawat ni senyap, orang zikir semua ni. Jadi itu pun Rasulullah berbangga, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Rasulullah berbangga dengan orang yang banyak berselawat, dengan mengatakan orang yang lebih aula, utama untuk diriku pada hari kiamat, hari akhirat nanti, orang yang banyak berselawat. Dan ada lagi benda lain, iaitu antaranya menangis. Ini benda yang senyap, orang tak tahu menangis malam-malam kerana Allah Ta'ala. Ini pun Rasulullah berbangga dengan golongan yang macam ini, menangis lillahi ta'ala, yang akhir sekali adalah berzikir. Dan antaranya juga puasa. Ini semua amalan-amalan senyap. Puasa pun mana orang tahu kita puasa. Begitu juga zikir, lidah sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Baik, sekian saja para penonton, amalan-amalan senyap yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita ni sebenarnya untuk kita ni biar balance lah antara amalan luaran kita dengan masyarakat, dengan masjid, dengan amalan di rumah tu senyap-senyap, biar sama level. Jangan luar bagus, dalam sirrian tak bagus pula, tak mau. Itulah saja para jemaah, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.